Allahu Akbar. Okay, Alhamdulillah, sama-sama kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Prof pada pagi berbahagia ini. Dan saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sharif Hayati dalam masa terdekat. Dan saya tak menjangka, biasanya saya ni akan orang kata apa, cuba nasib, risik dulu. Kalau dia kata minta 2 hari, 3 hari, biasanya jawapan minta maaf Kak Salwa, saya ada meeting. Minta maaf Kak Salwa, saya ada meeting. Biasanya, tapi bila Prof okey Kak Salwa boleh, insyaAllah. Masya Allah, saya kata semua ni kerja Allah. Okey Prof, silalah untuk perkongsian kita pagi yang berbahagia ini. Masya Allah, Alhamdulillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kepada sekali lagi pada Kak Salwa, Ketua Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9, jawatan kuasa masjid semuanya, ibu-ibu, kakak-kakak, abah-abah, anak-anak semua yang dapat hadir ke masjid kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat mi baik. Abah okey bah? Alhamdulillah. Pagi yang apa ya? Pagi yang barakah, pagi yang syahdu dengan cerita Kak Salwa itu lagi memberikan satu keinsafan pada kita, yang memang itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Dikala kita dapat jejakkan kaki kita ke masjid ini, kan? Dikala kita dapat datang ke masjid, duduk dalam dewan aircon, kursi cantik, kan? Selesa majlis-majlis yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ini satu keistimewaan yang kita terfikir dalam keadaan kita dapat datang sini dapat datang masjid, dapat pergi majlis ilmu, dapat jumpa orang, dapat buat sesuatu yang kita nak seperti biasa. Ada orang sedang struggle, ada orang sedang bersedih, ada orang sedang struggle, ada orang sedang sakit, ada orang sedang dilanda banjir yang besar seperti yang diceritakan tadi. Ya, memang kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, kita mudah lupa dan leka sebab itu dalam Islam benar diingatkan, ziarah orang sakit, ziarah orang susah, ziarah orang mati, semua ni untuk menginsafkan diri. Maka dengan sebab itu di awal ini, Umi, Abah yang dihormati semuanya, anak-anak, kita ucapkan takziah. Kita nanti kalau jumpa dan yang dapat bersama dengan kita dalam apa jua siaran, FB live dan sebagainya, kita mengucapkan bagi pihak majlis dan ahli karya USJ, bagi pihak ahli karya Masjid Al-Falah ini, mengucapkan takziah yang amat kepada semua bangsa-bangsa banjir kita, negara kita di mana pun berada, yang mana kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan segala kesusahan mereka hari ini dengan kesenangan yang berlipat kali ganda disebabkan oleh kesabaran mereka dan kekuatan hati mereka, keinsafan kita. Bagi mereka sabar, bagi kita iktibar. Bagi mereka sabar, bagi kita iktibar. Kalau hilang dua-dua ini, Abah, tak adalah arti hidup ini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannah lil kafir. Dunia ini sijnun lil mu'min. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.
Dan Imam At-Tirmizi, ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannah lil kafir. Hidup kamu ini ada ketikanya kamu diuji. Ada ketikanya Allah nak tengok kekuatan kamu. Kekuatan apa Kekuatan kesabaran kita Kita tak tahu degree sabar kita Bukan maksud saya kekuatan sabar dengan maksud kita duduk je kan Kita tak ikhtiar. Yang patut ikhtiar. Lepas ni tengok polisi lah, apalah, macam mana birokrasi lah, apalah. Yes, go with it. Itu orang yang beriman kan, berusaha, bertawakal, berdoa, bertawakal. Tapi dari situ Allah juga nak test kamu. Dalam kamu kata kamu usaha, dalam kamu kata kamu buat, dalam kamu kata kamu terror. Tengok, Allah nak tunjuk kamu terror mana. Kamu boleh sekat tak hujan tu? Berhenti ikut kadar yang aku nak. Kamu terror mana? Tengok, kamu kuat mana? Allah nak tengok. Oh, kamu dah sedar. Nah, kamu sabar tak sabar? Allah tengok lagi. Allah nak tengok kadar kesabaran kita Kita ni tak tahu kadar kesabaran kita Siapa tahu kadar kesabaran dia berapa? 70%, 80%, 90%, 100%. Ada siapa tahu? Boleh angkat tangan. Saya lah orang yang paling sabar, doktor. Kita tak tahu kan kadar kesabaran kita sehingga kita diuji. Lain orang, lain ujian dia Masa saya selalu cerita kat Umi kan, saya selalu cakap kat hati saya juga kan, masa duduk-duduk macam ni, memang kita sabar, ni semua sabar, tenang aja. Nantilah keluar je daripada sini. Jangan kata hilang harta hilang kasut je dah marah hilang slipper kadang bukan slipper mahal, slipper Jepun je pun kita punya marah kita punya bising kereta kita kena blok aja Umi pergi makan kan, ada kedai-kedai yang Allah famous suka main, jadi nak dapat parking susah. Orang main parking je belakang tu. Dia ingat tak apalah, kejap aku nampak kereta aku, nanti orang horn lah. Umi keluar, kereta Umi kena blok Umi tulis note bagi dekat restoran tu, kereta mana yang blok nombor ni. Tak datang 5 minit tak datang, 10 minit tak datang. Umi tengok muka Umi, hidung Umi, telinga Umi. Tengok, belum lagi hilang semua Bukan kata Umi yang keretanya blok aja tak tahan Umi masuk kereta Umi horn. Pasal tadi dah beritahu dah Umi horn. Bukan Umi je yang tak tahan orang dalam restoran pun tak tahan. Tak tahan dengar horn Umi tu. Padahal kereta dia tak kena blok, tapi dia tak tahan. Ni kenapa ni horn-horn mesin-mesin kuat-kuat ni? Kenapa, mana orang ni? Bagaimana kita pula buat skrip kita kat dalam tu? La ilaha illallah. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad, dalam surah Al-Balad ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah, dan dengan sebab dia bersusah payah itu Allah nak tengok dia insaf atau tak insaf, dia tahan sabar dia atau dia tak tahan sabar dia. Sehingga kan orang yang boleh sabar, orang yang boleh mengambil iktibar, orang yang boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang tadi dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Apa maksud penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang tidak beriman? Apa maksudnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dunia ni penjara bagi orang beriman dengan maksud kau harus taat kepada Allah SWT. Kau tak boleh suka-suka nak buat. Kau nak cakap apa kau nak cakap, kenapa dah nasib aku macam ni lah, lepas ni jadi macam ni, hari tu keluarga aku mati COVID lah, lepas ni banjir habis lah harta aku lah. Kau bukanlah sijnan, maksud kau langsung tidak ada kebebasan dalam hidup kau. Kalau macam tu susahlah hidup kita ni. Dah. Dunia ni sementara.
Mi, hilang harta. Orang yang beriman tu dahsyat, Mi. Dikala dia tengok rumah dia hilang, Mi. Hilang, Mi. Hilang. Hanyut, Mi. Bukan sekadar fridge tak ada, dapur tak ada, sofa habis, semua-semua. Mi, bayangkan rumah Umi sekarang ni kalau hilang, Mi. Astaghfirullahalazim. Benda yang aku simpan bertahun-tahun, yang aku beli dengan titik peluh aku bertahun-tahun, sekelip mata bangun tak ada. Aku tak pernah bayang dia hilang sekelip mata. Kuasa siapa, Mi? Itu orang beriman, Mi. Itu orang beriman, Mi. Kaya Allah bagi iman, Mi. Dia boleh gelak-gelak. Ada satu kampung tu kat kampung saya, belajar gang kena juga belajar lebu. Ramai-ramai basuh rumah ambil gelak-gelak lagi tu. Punya tahan dia orang ni. Kuat dia orang ni. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Maha Adil. Maka dengan sebab itu orang yang beriman ini, bila jadi begitu, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ni sementara. Dia jadi boleh tahan, dia jadi boleh kuat, dia jadi boleh sabar. Dunia ini sementara bagi engkau. Penjara bagi engkau dengan maksud kau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketaatan kau itu dipuji bukan sekadar oleh Allah, oleh malaikat, tetapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min wa laisa zaka illa lil mu'min. Hebat orang-orang yang beriman ni, sebab dia kata ni kuasa Allah. Aku tak, kalau belah-belah pantai timur tu dia dah biasa, ya, sehingga boleh buat pesta. Ini orang kampung tengah yang sebut tadi tu. Orang Puchong tak pernah. Orang Sungai Dua, orang Shah Alam tak pernah. Kalau orang belah-belah sana tu dia dah ready dah. Dan sebab itu barang rumah pun tak banyak macam orang Puchong. Hartanya tak banyak macam orang Puchong. Dan yang biasa melaluinya tu pun sebahagiannya adalah nelayan-nelayan pun. Jauh susah daripada orang Puchong, daripada kita, daripada orang-orang lain. Tapi dia dah alah bisa Tegal biasa. Betul orang kita kata, bila dah biasa, bisa dia. Mampu dia. Inilah yang nak pujuk-pujuk hati sehingga dipujuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengangkat orang-orang yang beriman, ceritanya iman. Kita ni bersyukur Allah jadikan kita beriman, walaupun hadis itu kata ad-dunya sijnun lil mu'min wal akhiratu jannatun lahum. Nanti syurga kamu baru jadi, nanti akhirat kamu baru jadi syurga kamu. Orang lain sekarang dunianya syurganya, tapi tidak pada akhiratnya. Ya Allah, Mi, dalam mereka susah jatuh air mata, hilang harta, barangkali syurga menunggu mereka. Kita yang macam-macam sofa lah, aircon lah, kereta lah, tilam. Tak boleh jengkal, Mi. Nak naik pun terasa tinggi. Tilam ni nak naik pun tingginya tilam ni. Baru tukar tilam. Ya Allah, belum tentu syurga, Mi, kalau kufur kepada nikmat. Barangkali mereka yang Allah hilangkan rumah mereka ni, dikala dia sujud, dikala dia nangis, dikala dia doa, Allah tunggu mereka dengan syurga. Kita tak tahu. Sebab itu ingat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman, kata Imam An-Nawawi. Selain daripada maksud taat, dengan maksud orang beriman ni dia taat. Dia taat dengan sabar, dia taat dengan ambil iktibar, dia taat dengan ibadatnya. Mungkin lepas banjir dia jadi orang yang lebih baik daripada sebelum hilang rumah, sebelum hilang kereta, sebelum hilang fridge, Mi, sebelum hilang dapur, Mi, sebelum hilang sofa, Mi, sebelum hilang ahli keluarga, Mi. Yang meninggal pun ada.
Doa lah Mi, mudah-mudahan kita yang tak kena bukan minta kena kerana nak syurga Mi. Ada yang nak kena? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau macam tu aku pun nak kena banjir supaya aku jadi ahli syurga. Kita pun nak macam tu supaya kita ambil iktibar. Dengan cara kita ambil iktibar ya Mi, dengan cara beringat. Lepas itu nanti balik, kalau tengok pokok, kalau tengok dapur, kalau ngemar rumah, tengok waktu. Dah. Zuhur kau mana ti? Quran kau mana ti? Kau tak bawa periuk tu nanti ti. Kau sental sampai berkilat tu. Kau susun ke kabinet kau lawa-lawa tu ti. Kau tak bawa besok. Yang beliklah pokok-pokok kau yang banyak tu ti. Beliklah. Mi belik tak apa. Mi gembur tanah, mi baju, mi potong, mi prunkan dia. Macam-macam mi buat. Mi sayang kan mi kan. Ada yang sayang pokok. Pokok mati menangis mi. Sayang. Tapi jangan lupa, dunia ni sementara. Makna kedua Imam An-Nawawi kata, dunia ni sementara. Cakap kat diri sendiri. Kau jangan leka. Barangkali Allah uji ni nak ingatkan kau. Kau leka ke dengan dunia kau? Kau sibuk ke dengan puyuk belanga kau tu, yang kau kumpul macam-macam banyak sangat tu, pada Langkawi lah, daripada mana lah, Padang besar, tak besar, mana lagi, London tak cerita lagi. Kadang kau lupa. Kau basuh kereta, kau tengok kereta, kau tukar rim kereta, kau cantikkan harta. Dah. Tengok mana zuhur kau. Hei, tengok mana asar kau. Hei, tengok mana Quran kau. Kau pergi mana-mana kau jalan, kau ingat aku tak? Kata Allah SWT. Mulut kau zikir tak? Kata Allah SWT. Kau berjalan jauh-jauh, aku bagi kau kasar jamak pun kau tak buat. Aku bagi kau nak berhenti pun senang kau nak semayang. Kau tak semayang geram betul ni tau. Marah kat diri sendiri. Kau ni kenapa? Dah macam-macam Allah uji kita. Allah tunjukkan depan mata kita. Dahlah. Baliklah ke pangkal jalan. Baliklah. Dahlah. Umur kau dah berapa? Kau jangan lupa. Dunia ni cuma sementara. Cakaplah kat anak-anak kita. Cakaplah kat diri kita. Ya Allah, tegakkan aku. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Mi, satu hari dia tegak Mi, besok dia sengit tak Mi? Dia bengkok tak Mi? Bengkok Mi. Ada siapa berani kata aku tegak aja, tak ada sengit-sengit. Tak ada bengkok-bengkok. Tak ada Mi. Itulah manusia. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sekali Allah bagi hujan, sekali Allah bagi ribut, sekali Allah bagi taufan, sekali Allah bagi sekali Allah bagi banjir, sekali Allah bagi COVID. Allah suruh tegak balik. Put your alignment back, tegakkan balik. Sebab itu kita minta dengan Allah SWT Mi, sambil duduk Mi, kita mula tadi dengan ucapan takziah kita kepada sahabat-sahabat kita di mana pun berada, dan apa yang mereka lalui itu adalah iktibar yang besar bagi kita. Bahkan kekuatan mereka dan kesabaran mereka itu juga adalah inspirasi keinsafan bagi kita. Jangan ambil dia dengan mata kosong Mi, mata kosong, bukan air kosong Mi, air kosong bagus, mata kosong, hati kosong Mi, hati kosong. Tak ada apa-apa selagi tak kena pada diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak begitu. Kita doakan bagi mereka ini dan kita semua, ya. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya hujan ini baik memberi barakah kepada kami, turunkanlah. Sekiranya ia menyebabkan musibah bagi kami, hentikanlah ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu ya Allah, tidak tertagar, tidak terkuat untuk menerima ujian-Mu. Ya Allah, sekiranya dia ujian menjadikan kami ini orang yang lebih dekat kepadamu ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah dalam menghadapi segala ujian-ujian ini ya Allah. Jadikan kami insan-Mu yang hari ini lebih baik daripada semalam ya Allah. Tahun ini lebih baik pada tahun sudah ya Allah. Dorongkan kami kepada hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Tidaklah ada ertinya kami di dunia ini ya Allah tanpa hidayah, petunjuk, bantuan-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Umi, Abah yang dihormati, yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat menghidupkan hati-hati kita. Kerana hati yang baik ni Mi banyak disebut di dalam Al-Quran. Macam-macam bentuk hati Mi, mari kita tengok. Sebelum daripada itu, kita baca doa-doa yang diajar kepada kita. Mudah-mudahan antaranya doa Nabi Ibrahim daripada surah Asy-Syu'ara ayat 83. Mudah-mudahan kita dapat ilmu pada pagi ini dan ilmu itu menjadikan kita bersama-sama dengan orang soleh. Doa surah Asy-Syu'ara ayat 83 Mi. Sebelum kita cerita bab hati Mi, iaitulah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu pengetahuan agama. Semua yang kita tahu Mi, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman, panduan dalam hidup kita. Wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku, masukkan aku dalam kalangan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, Umi berada dalam kumpulan golongan orang-orang yang saleh pada pagi ini. Amin lah Mi. Amin. Allahumma amin. Orang-orang yang saleh ni Mi, ada 4 dia dapat. Ada 4 jenis. Dan apa dia dapat? Iaitu dia dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi, saya kongsikan hadis yang kedua. Hadis yang pertama saya katakan tadi adalah hadis bahawa dunia ini sementara. Dunia ini penjara. Kau tabah, kau sabar, kau rida, kau usaha, kau tawakal. Nanti kau ada dunia yang menjadi syurga bagi kau, dunia akhirat. Yang keduanya, kita tengok hadis qudsi yang mana Nabi SAW bersabda daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berdoa dengan surah Asy-Syu'ara ayat 83 tadi, kita nak tergolong dalam kalangan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh antaranya disebut di dalam hadis itu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutadawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Ada 4 orang saleh ini Mi, mudah-mudahan kita dapat jadi keempat-empatnya. Kalau tak dapat keempat-empatnya, jangan tinggal salah satu daripadanya. Iaitu yang pertama, siapakah orang yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mi, kita buat banyak benda pun, termasuk kita bantu orang sebagainya. Syukur ya, tahniah kepada pihak-pihak yang dapat bantu dalam macam-macam bentuk bantuan. Dan mudah-mudahan salah satu daripadanya ialah apa yang kita ada, termasuk dalam 4 yang disebut di dalam hadis qudsi ini. 1, iaitulah mereka yang lil mutahabbina fiyya, mereka yang saling sayang, menyayang kerana aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur banyak Mi, Umi saling sayang antara satu sama lain, sama ada keluarga maupun bukan keluarga, sama ada anak maupun bukan anak. Hari ni kita tengok orang tolong bantu antara satu sama lain adalah sebagai tanda kasih sayang, tanda prihatin, ya. Sangat bagus, sangat bagus. Yang tu Malaysia bagus sangat, alhamdulillah. Dan kita ingatkan hati kita, aku berkasih sayang ini kerana Allah, kerana tanggungjawab kepada Allah. Kalau ada saling itu kerana Allah, insya-Allah Allah sayang kita. Yang keduanya, lil mutajalisina fiyya. Orang yang saleh itu ialah orang yang saling duduk bersama-sama.
Umi pun, Abah pun tengah duduk bersama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama duduk ni di dunia sama-sama, di akhirat pun sama-sama, insya-Allah. Dan Umi pun tolong orang lain yang sedang susah tu pun duduk sama-sama, rasa sama-sama. Ini duduk hari ni, pagi ni majlis ilmu sama-sama. Alhamdulillah. Niat dalam hati, mudah-mudahan aku dapat buat keempat-empat ni. Dah 2 dah. 1, ada tak aku saling sayang dengan orang, orang saling sayang dengan aku. Mudah-mudahan Allah tambahkan degree kasih sayang dalam jiwa kita. Yang keduanya, saling duduk kerana aku, kata Allah. Susah senang sama aku, belajar kerana aku. Ni semua-semualah benda-benda yang baik. Yang ketiga, wal mutadawirina fiyya, saling ziarah menziarahi kerana aku. Alhamdulillah, Umi pergi tolong Kampung Tengah, Sungai Muda, mana-mana semua pergi, mana-mana mencari Umi. Apa-apa yang Umi ziarah, siapa-siapa yang Umi ziarah, mak abah Umi yang Umi ziarah, adik-beradik Umi yang Umi ziarah, orang susah yang Umi ziarah, guru-guru yang Umi ziarah, kawan-kawan yang Umi ziarah. Mi ada tak ada aku buat dalam hidup aku, ada. Sekadar aku kuat, aku mampu, aku dapat buat, aku buat. Ada. Yang ketiga, alhamdulillah Allah sayang Umi, Allah sayang Abah. Yang terakhir, wal mutabadzilina fiyya, orang yang saling membantu kerana aku. Apa-apalah bentuk bantuan Mi, dapat wang ringgit Mi, dapat tenaga Mi, dapat buah fikiran Mi, dapat doa Mi, dapat doa Mi. Baik tu sambil tengok berita, sambil dengar berita, Mi doakan, Allahumma barik fikum, Allah selamatkan mereka, Allah kuatkan mereka. Doakan Mi, dia tak tahu pun siapa doakan dia, tapi siapa yang tahu? Allah. Sebab itu mahal doa orang yang tak tahu ni Mi. Doakan Mi, ya. Aku nak pergi, aku sendiri pun tak kuat, aku sendiri pun ada hal, ya, keizinan suami lah, apalah, ada tanggungjawab kewajipan aku lah, tapi aku bersama mereka dalam doa aku. Ini yang nak jadi 4 orang ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mi, kita dapat jadi insan yang paling penting Mi. Keempat-empat tu kerana apa? Kerana nak dapat kasih sayang Allah. Ini kerja hati Mi, ni kerja hati Mi, kerana nak dapat kasih sayang Allah. Hatta kita insaf tadi Mi, kita tak nak cakap kat mulut Mi, takut Mi. Biarlah benda tu datang daripada hati kita Mi, bukan daripada mulut kita, tapi datang daripada keinsafan jiwa kita, hati kita. Sebab itu Mi, hari ni mari kita tengok apa jenis-jenis hati yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan juga hati kita ni yang menggerakkan anggota kita, menggerakkan akal fikiran kita ini, dapat sentiasa kita sucikan Mi, bersihkan Mi. Terutamanya kita dah nak habis ni penghujung tahun kita. Maksud saya ialah kita muhasabah hati kita, muhasabah diri kita. Siapa suruh kita muhasabah ni Mi? Allah suruh Mi. Siapa suruh Mi? Nabi suruh Mi. Siapa suruh Mi? Kita baca daripada athar sahabat Nabi SAW, iaitulah Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa kata Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini jugalah yang meriwayatkan hadis tentang niat Mi. Maknanya tentang hati. Innamal a'malu binniyat. Hadis itu diriwayatkan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar juga mengingatkan kita untuk semak-semak hati kita, semak-semak kehidupan kita Mi. Ni kita dah ujung-ujung, kita semak Mi. Sehari je lagi tinggal 2021. Apa aku dah buat? Orang kalau berniaga, dia kira untung rugi dia Mi, ya ni? Tahun 2021 banyak untung, apa yang rugi, ya. Kalau kita Mi sebagai manusia biasa, orang kalau kerja pun dia kira Mi, dia hitung Mi, KPI dia dah berapa peratus. Mi dulu ada yang pernah kerja kan, masih kerja ke barangkali ada yang bekerja sendiri ke apa ke. Kita tengok KPI kita Mi, tengok kalau KPI kita tu rendah Mi, sedih Mi, tak senang tidur Mi. Berusaha nak penuhkan KPI tu,
Lagi sekarang sistem ni, kalau saya di universiti dia pakai sistem ni. You masukkan ada barang, ada bahan, ada buat, ada masuk, ada bukti, keluar angka. Tulis buat tak ada bukti, tak ada markah. Buat ada bukti, sesuai bukti dengan kehendak majikan, ada markah. Dia boleh naik sampai 100%. Sistem. Baru boleh tidur ni. Nampak 100% baru boleh tidur. Lepas tu cakap kat diri sendiri, ya Allah, aku dengan KPI dunia, aku nak 100%. Not even 99.9%, because it's a system that calculate for you. It's a system that calculate for you. Bila ada bahan bukti buat semua sekali, dia boleh naik sampai 100. Kalau orang nilai orang, ya. Mana ada orang perfect 100%. Kita kalau nilai orang, kita tak bagi dia 100. Mana ada orang 100%. Kalau bagi 100 dah, dia tak akan improve diri dia dah. Dia rasa dia dah bagus lah. Tapi bila buat sistem, sistem boleh cukup aja. Betul aja ya bah. Naik bah sampai 100 bah. And kita tak nak tengok bang kita punya markah 99.9. Because kita tahu sistem boleh baca sampai 100. Lepas tu kita duduk dari diri sendiri. Ya Allah, kau dengan KPI dunia, kau tak boleh tidur kalau markah kau tak penuh. Kau tak puas hati kalau markah kau tak penuh. Tapi dengan akhirat, kalaulah ada KPI macam tu, aku kena isi. Malunya aku. Apanya? Sayang Allah. Sayang Allah. Sampai macam tu sekali. Nak bagi kita insaf. Jadi ujung-ujung ni, Saidina Umar pun ajar. Bukan ajar-ajar hati ni, riwayatkan daripada hadis tentang hati, iaitulah niat ni. Tapi Saidina Umar juga menyebut dalam kata-katanya. Kata-kata ni bukan hadis lah, bukan dari Nabi, dari dia. Bila kata-kata daripada individu, daripada sahabat, maka kata-kata tu tak boleh dinamakan hadis. Hanya hadis ni daripada baginda Rasul SAW kan. Daripada sahabat, maka dinamakan athar. Just tambahan ajalah term yang diguna ni athar. Maka apa athar Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuwazanu. Riwayat mengatakan Khalifah Sayyidina Umar menyebutkan, hitung diri kamu sebelum nanti kamu akan dihitung. Bukan sekadar hitung harta. Sebab itu kita hari ni tengok hilang, tu hilang. Ni kita hitung, ni dah tak ada, tu dah tak ada, barang tak ada, berapa banyak lagi nak beli. Aku hitung semua. Hitunglah, memang itu keperluan hidup. Tapi tanya kat diri sendiri, apa dosa aku? Apa salah aku? Apa aku dah buat? Kenapa aku leka? Kenapa aku tak laksanakan tanggungjawab aku? Aku tahu ke aku tak tahu? Hasibu qabla an tuhasabu. Maka dengan sebab itu mi, insya-Allah hari ni kita tengok kerja kita ni adalah kerja hati. Yang nak hitung, nak kira memang akal, tapi akal digerakkan oleh hati. Sebab itu saya selalu ulang yang mana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahawa manusia itu terletak pada hatinya. Hati itu adalah rajanya. Kalau raja kata ya, bangunlah badan tu salat subuh. Hati tu kata nak, itu yang kita bercakap-cakap dalam hati. Bangun. Dah 6 lebih ni. Sekejap lagi nak habis dah syuruk. Bangun. Hati kata nak, maka akan bangunlah kaki. Bangun, bukalah mata. Pergilah tangan. Ambillah wuduk. Begitulah hati ni. Sebab itu dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa di dalam jasad manusia itu, dalam badan manusia itu ada seketul daging. Iza saluhat fa saluha, iza fasadat fa fasada, ala wahyal qalb. Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ni, jasad kita itu ada seketul daging, kata Nabi SAW. Kalau baik daging tu, baiklah badan tu. Kalau tak baik, tak baiklah semua badan tu. Apa dia? Ala wahyal qalb. Maka dia adalah hati.
Ini nak jaga hati. Syukur sebab itu antara satu cara jaga hati, baca, dengar, tengok cerita orang yang lebih susah daripada kita. Itu nak jaga hati. Tengok, baca, tahu tentang orang yang lebih susah daripada kita. Ini yang dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi pesan banyak ke Abu Dzar Al-Ghifari, antaranya kata Abu Dzar Al-Ghifari, amarani an anzur ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fawqi. Nabi pesan ke aku, tengok siapa yang lebih susah daripada engkau, jangan tengok siapa yang lebih senang daripada engkau. Pasal nak jaga hati, nak lembutkan hati. Kalau tak, hati kita ni tak cukup-cukup ke tak puas-puas ke tak? Manusia tak puas-puas ni kalau dengan harta, nak itu, nak ini. Kalau tak dapat, marah dia. Kau tak dapat, merajuk dia. Kau tak dapat, tak puas hati dia. Kau tak dapat, boleh jadi dengki dia. Jahat hati ni. Dia tak dapat, dia dengki ke orang yang dapat. Jadi hasad dia. Amarani an anzur ila man huwa duni wa laysa man fawqi. Tengok orang lebih susah daripada engkau. Ya Allah, tu yang tadi kita sebut, dikala kita dapat datang sini, ada orang sedang berada di PPS. Kan? Pusat perpindahan sementara. Tak ada apa-apa. Mudah-mudahan hati kita itulah yang dapat kita perbetulkan dan ingatkan. Maka dengan sebab itu, pertama, dalam hati kita sekarang ni, sebutlah beberapa perkataan biasa saya sebut ulang atau ulang sebut untuk mensyukuri apa yang kita ada, supaya dengan syukur itu apa yang kita ada itu tidak hilang dari genggaman. Sambil Umi duduk, mata Umi tengok, telinga Umi dengar, Umi sebutlah alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kalau terlupa keluar pagi tadi tak disebut satu hari ni, pagi ni datang sini dapat sebut alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Sini dah ulang banyak kali lah Umi pun dah tahu, just refresh saja. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang dengannya, dengan apa, dengan nikmatnya, alladzi bi ni'matihi tatimmu, sempurna, elok, baik, as-salihat, kebaikan-kebaikan. Yang ketiganya sambil duduk, sambil dengar, sambil ni kita sebut dalam hati kita, haza min indillah. Ini semua yang kita dapat ni daripada Allah Subhanahu Taala, kebaikan-kebaikan ni, ya. Kalau keburukan dari diri kita, kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Haza min fadli rabbi. Ini daripada kemuliaan Allah Subhanahu Taala. Allah boleh beri, yarzuqu man yasha, dan Allah boleh ambil daripada siapa yang dia nak ambil. Ini semuanya adalah atas kuasa Allah SWT. Tapi kita berusaha jangan jadi qadariyah atau jabariyah. Tak, kan? Kita ahli sunnah wal jamaah atas usaha kita dan reda kita, doa kita. Dua ni atas kerja hati dan atas kuasa hati. Sebab tu nanti badan ni semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu Taala, termasuk ini. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga kamu apa kamu dengar, mata kamu apa kamu tengok, inna sam'a wal basar wal fuad. Fuad maksudnya hati, al-qalb. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua nanti akan dihitung, dinilai oleh Allah SWT. Kita buat banyak dalam dunia kita ni, tapi kalau hati kita tidak lurus, hati kita tidak bersih, hati kita tidak elok, na'udzubillah min zalik, nanti disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam kita biasa ingat kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok rupa paras kamu, tubuh badan kamu,
Tapi yang Allah nak tengok adalah hati dan amalan kamu. Demi mudah-mudahan kita dapat sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Dan apabila terutamanya orang yang berada dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang benar-benar reda ialah apabila hatinya tenang dikala dia ditimpa ujian senang maupun susah. Orang yang betul-betul reda adalah orang yang boleh tenteram, tenang apabila dia diuji dengan senang maupun dengan susah. Mudah-mudahan semua kita dalam apapun keadaan itu akan berada dalam keadaan reda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, balik kepada cerita kita tentang hati. Ada beberapa jenis hati di dalam Al-Quran. Mari tengok. Mudah-mudahan kita nak masukkan hati-hati kita ini dalam apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jenis-jenis hati yang baik, iaitu yang disebut yang pertama sebagai di dalam Al-Quran, antaranya banyak, tetapi antaranya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, sifat hati itu dinamakan sebagai Al-Qalbus Salim, hati yang mukhlisan lillah wa khalin minal kufri wan nifaq war razilah, iaitu hati yang ikhlas, yang jauh daripada kekufuran, jauh daripada munafik, jauh daripada kekotoran. Hati yang ikhlas disebut sebagai hati di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 89 sebagai Al-Qalbus Salim. Dalam Al-Quran Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti satu hari tidak ada guna harta ke anak ke kecuali seseorang itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya yang salim. Ya Allah, kurniakan kami hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang sempurna, hati yang ikhlas, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbun salim, itu satu daripada jenis hati yang disebut di dalam Al-Quran. Hati yang kedua dalam Al-Quran, kita tengok beberapa ciri yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat membentuk, menjaga hati kita. Siapa yang jaga hati kita ni? Allah SWT yang kontrol nak betulkan hati tu adalah kita, ya, iaitu Al-Qalbul Munib. Tadi ikhlas, Qalbus Salim. Yang kedua Al-Qalbul Munib, Alif Mim Nun Ya Ba, Munib. Al-Munib bermaksud hati yang bertaubat pada Allah SWT. Itu yang kita kata hati yang insaf tadi. Insaf dalam agama adalah orang yang bertaubat. Dia baru insaf, dia tak buat solat sunat taubat pun lagi. Dia belum istighfar pun lagi. Ya, dia belum tinggalkan apa-apa, belum prepare aku nak tinggalkan apa belum lagi, tapi dia ada insaf. An-nadmu dalam Islam, kata baginda Rasul SAW dalam satu riwayat, an-nadmu insaf, menyesal. An-nadmu taubatun, itu sudah bermula di detik seseorang itu bertaubat pada Allah SWT. Sebab itu takut hati kita ini keras, balrana ala qulubihim, keras, nampak pun tak menimbulkan keinsafan. Nauzubillah. Ada hati yang sudah keras, ada hati yang sudah mati, ada hati yang langsung tak mengerti ni. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanun la yasma'una biha walahum azanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sebab itulah kita duduk belajar supaya hati kita ada faham, mengerti, tahu, dan mengerti itu membawa kepada keinsafan kepada Allah SWT. Sebab ada orang yang di dalam Al-Quran disebutkan sifatnya hatinya tak mengerti, telinganya tak mendengar, matanya tak nampak, dah terang-terang dah Allah tunjuk depan mata, tapi semuanya tidak membawa kefahaman kepada agama untuk menjadikan hatinya qalbun salim.
ataupun qalbul munib, hati yang bertaubat kepada Allah SWT, hati yang ikhlas kepada Allah. Ulaika kal an'am. Kalau tak ada hati-hati macam ni, nanti jadi apa? Kal an'am, macam binatang, macam haiwan. Bal hum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Na'udzubillah min zalik. Jadi dengan sebab itu yang dikatakan al-qalbul munib, antaranya Umi boleh semak, Abah boleh semak dalam surah Qaf ayat 33, iaitu hati yang daimur rujuk' wa taubah ilallah, hati yang banyak bertaubat kepada Allah SWT. Sebab itu nak putihkan hati ni, antara yang kita buat tadilah, ya, menuntut ilmu ini memutihkan hati, menjernihkan jiwa mi. Sebab kita selalu lupa mi, ya? Innal insana khuliqa dha'ifa, lalu lemah, selalu lupa. Saya Umi niat mi pergi kelas, pergi belajar, pergi kuliah, walaupun tinggal sehari nak cuti semester. Saya pun nak cuti ya tak. Setiap kali mi melangkah, Abah langkah pergi kelas, bah, niat bah, niat putihkan hati aku, ya Allah. Jadikan dengan ilmu ini aku menjadi orang yang bertaubat kepada Engkau, ya Allah. Luruskan perjalanan hidup aku, ya Allah. Kalau aku bengkok, balikkan aku, ya Allah. Jangan biarkan aku terus sesat, ya Allah. Jalannya bengkok-bengkok, jangan, ya Allah. Tegakkan dia balik, ya Allah. Satu cara nak tegakkan dia balik, datang sini. Datang sini. Macam kereta alignment lagi, pergilah pergi workshop tu. Betul ke balik alignment tu? Saya baru ni balik kemarin. Saya baru balik daripada Johor Bahru malam tadi pukul 12 lebih. Hantar ibu abah saya balik. Tengah jalan, suami saya kata, "You cuba tengok kereta depan tu. Tengok kereta depan tu. Bergoyang begini." Ya Allah, kenapa? Kita pula jadi takut. Dia bergoyang. Dia punya alignment tayar. Kenapa kereta tu tak ke kiri? Bahaya. Dia duduk di lane kanan sekali. Tengok kereta tu, alignment goyang itu. Sekali bila tengok orang tua couple. Allah, saya kata, abang, Umi tu tak perasan agaknya keretanya begitu. Kita mendoakanlah. Mi, kita ni pun macam tu. Alignment kita pun macam tu. Kan kata kereta je. Pergi workshop. Betul kan? Workshop bagi hati kita sini. Mari datang masjid. Mari datang majlis ilmu. Mari dengar. Hati dia betul balik. Ni tengah lurus sekarang ni. Saya lah ni. Saya tengah align balik kan saya punya ni. Alignment saya goyang tu. Macam tu. Jadi alhamdulillah, antaranya yang kita balik-balik tadi, iaitu satu, kita nak jadi qalbul munib. Tolong, hati ni lah yang gerakkan semua badan. Jangan main-main. Dia raja. Dia tak betul, sakit kita semua. Bila sakit kita di dunia, na'udzubillah, takut sakit kita di akhirat. Betulkan yang tu. Satu cara nak betulkan dalam Al-Quran ini disebut hati yang balik pada Allah SWT. Dengan kita insaf, dengan kita taubat. Antaranya sampai duduk, Astaghfirullahalazim. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT. Tengok Khalifah Sayyidina Umar tadi. Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni, kan tadi dah cerita, dia kata, nilai diri kamu sebelum nanti kamu akan dinilai. Menurut Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahawa di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab berlaku kemarau yang dahsyat. Ini banjir. Ini sudah berlaku pada zaman para nabi dan sahabat juga. Bukan kita baru rasa. Sudah dilalui oleh para nabi dan sahabat. Zaman sahabat Sayyidina Umar misalnya, berlaku kemarau yang panjang, yang teruk. Makanya orang bertanya, apakah yang dibuat? Dilihat Sayyidina Umar ini banyak membaca istighfar. Sehingga kan masyarakatnya bertanya, banyak baca istighfar, mengapa tidak berdoa istisqa? Minta hujan. Kan kemarau, doalah, minta hujan. Sebab itu kita pun banyak istighfar. Kata Khalifah Sayyidina Umar, dia mengambil ayat daripada surah Nuh ayat 10.
Kan? Ayat 10 hingga 12. Dan begitu dia menyebut tentang surah Hud ayat 3. Iaitu apa? Apabila kamu ditimpa dengan musibah atau ujian, mintalah ampun dulu dengan Allah. Itu ujian nikmat Allah. Bagaimana kau nak minta nikmat Allah sebelum kau minta ampun dengan Allah? Kau nak minta nikmat Allah, kau minta ampun dulu dengan Allah. Dia tak doa minta hujan turun sedang kemarau yang teruk. Tapi yang dibaca adalah surah Hud ayat 3 dan surah Nuh ayat 10. Kedua-dua surah ini bercerita supaya mintalah ampun dengan Allah. Termasuklah kita ni hari ni. Kalau kita ni lebih hujan ni pun musibah, ujian, minta ampun, minta ampun. Apa-apa kalau kita pergi, kita ziarah sahabat ke apa, tak apa, kita pakai istighfar kata. Sambil hantar bantuan, tak apa, kita pakai istighfar. Jangan cakap makcik istighfar ya, apa aku berdosa sangat ke? Engkau baik. Kadang-kadang orang kita sensitif. Abah istighfar bah, tobat. Apa aku banyak dosa engkau tidak, katanya gitu kan. Sebab itu kena datang sini, kuliah kat sini. Baru faham. Kalau tak jadi marah. Jadi kena ubah ayat. Kita pakat ya, bah, Umi, kita pakat sama-sama istighfar. Sama-sama istighfar. Apakah ayat tersebut? Ini disebut oleh Asy-Sya'bi yang dilakukan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar. Aku dapati dia banyak beristighfar. Sehingga orang bertanya kenapa tak doa, minta hujan. Dia pun baca ayat surah Nuh ayat 10 dan surah Hud ayat 3. Nanti mesej malam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan saya dah cerita dengan Umi, cerita Imam Hasan Al-Basri. Kan? Umi ingat tak Imam Hasan Al-Basri? Umi ingat tak? Ingat lupalah Ustazah. Hasan Basri mana tu Ustazah? Ustaz Hasan Basri ke Ustazah? Saya ada belajar juga Ustaz Hasan Basri. Syekh Imam Hasan Al-Basri ni adalah seorang alim, seorang sufi, seorang yang dirujuk, seorang yang luas pengetahuannya, hakimul ummah aydan. Dia orang yang penuh dengan hikmah, ahli sufi, orang yang alim, orang yang wara'. Kalau Khalifah Sayyidina Umar tadi itu adalah sahabat, Hasan Al-Basri bukan sahabat. Hasan Al-Basri hidup selepas zaman sahabat. Dia hidup zaman tabi'in. Lepas zaman sahabat, zaman tabi'in. Jadi Hasan Al-Basri ini juga tempat rujukan. Banyak orang datang tanya macam-macam. Termasuklah orang yang susah. Aku meniaga, perniagaan aku tak naik. Aku menanam, tanaman aku tak subur. Orang kan dengan tanaman itulah yang jadi hasil pendapatannya. Ya, aku berkahwin lama tidak dapat zuriat. Datang dekat Hasan. Imam Hasan Al-Basri minta nasihat. Imam Hasan kata istighfar. Jadi kenapa takut nak suruh orang istighfar hari ni? Kita pakai istighfar bah. Kita pakai istighfar mi. Istighfar. Yang datang tak ada anak, istighfar. Yang datang susah meniaga, istighfar. Yang datang tanaman tak subur, istighfar. Yang datang kemarau, istighfar. Sehingga orang perasan, asal tanya istighfar. Mungkin kalau kita juga macam tu, tak ada ke yang lain, tak ada doa lain ke, tak ada apa lain ke? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, itu bahasa saya lah. Dia tak ada kata gitulah. Tapi orang tanya kenapa yang ini datang pun kau suruh istighfar, itu masalah pun istighfar, tadi masalah pun istighfar. Pun Hasan Al-Basri macam juga Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang menyebutkan surah Nuh ayat 10, Imam Hasan Al-Basri pun menyebut
faqultu astaghfiru rabbakum. Minta ampun, qalbul munib, minta ampun dengan Allah SWT. Kau dah minta ampun, barulah Allah bagi kau nikmat. Nak berhenti hujan ke, nak bagi cahaya matahari ke? Berhenti hujan, tak ada cahaya matahari, termenung. Apa yang termenung? Air termenung. Kalau kita termenung, air tu termenung. Kan? Termenung gitu. Surut tak surut, hujan dah tak hujan dah, termenung di situ. Tunggu nak matahari pula dah kena sedut pula. Ambil pam sedut air pula. Macam-macam. Allah bagi nikmat, turunkan matahari, terangkan la ilaha illallah. Itu juga disebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Tengok surah Nuh. Pendek katakan apa? Banyak beristighfar. Jom kalau tak dapat buat selalu, jangan tinggal sama sekali. Salat sunat taubat. Salat sunat taubat. Cakap dalam diri sendiri, aku banyak dosa, tapi sekali pun aku tak pernah salat sunat taubat. Buatlah salat sunat taubat 2 rakaat. Cakap ke diri sendiri ni, salat sunat taubat. Nak buat lebih daripada 2 rakaat, ahlan. Sehingga ulama membincangkan nak buat berapa banyak, berapa rakaat. Lalu ulama menyebutkan salat sunat taubat itu rakaatnya jangan dihadkan, masanya jangan dihadkan. Kerana orang nak bertaubat, jangan dihalang-halang, jangan disusah-susahkan. Anytime. Berapa rakaat 2 rakaat, nak lebih tak kisah. Jangan dihad-hadkan. Orang nak taubat, buat taubat. Usalli sunnati taubati raka'atain lillahi ta'ala. Sejak aku salat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kami nak baca surah apa? Ahlan. Tak nak baca surah lah ustazah. Banyak kau ya. Kau dosa banyak, surah pun tak nak baca. Punya tak sempat, tapi nak taubat. Tak sempat tapi nak taubat. Fikir-fikirkanlah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-qalbul mukhit, iaitu hati yang mukhbit. Al-qalbul mukhbit, hati yang lapang, hati yang patuh. Antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 54. Kemudian lagi masa tak mengizinkan, saya beritahu beberapanya sahaja. Ada macam-macam jenis hati-hati baik yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Antaranya lagi ialah al-qalbut taqi, iaitulah hati yang bertakwa, hati yang bertakwa. Sebab itu kalau hati kita ni nak kuat dalam kita berhadapan dengan masalah ni supaya hati kita jadi hati orang yang bertakwa antaranya kata ulama, bacalah surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Tadi dah suruh kita pakai istighfar. 2 kita pakai baca surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ini ayat kadang-kadang tak tahu nama surah, tapi selalu baca. Ada aja kat rumah kita lah, tampallah apalah, iaitulah ayat 1000 dinar. Kau cakap surah, kadang orang tak ingat surah, tapi cakap ayat 1000 dinar, orang tahu. Orang nak dinar. Duit mau. Surah tak ingat tak apa, duit penting. Baca ayat 1000 dinar. Bukan nak untung bisnes saja, bukan nak banyak harta saja, tapi nak jadi hati yang bertakwa. Wa may yattaqillah. Nampak kan dia mula dengan siapa yang bertakwa. Kita baca, faham makna, baru boleh timbul hati yang bertakwa Takwa maksud banyak. Satu antaranya takut pada azab Allah Subhanahu Taala. Takut dengan orang tak sama dengan takut dengan Allah kan Takut dengan orang kalau boleh tak nak jumpa. Bodoh-bodoh nak masuk interview. Orang nak nilai kita macam mana, takut kan. Itu takut dengan orang. Tapi takut dengan Allah makin dekat. Pasal yang ditakut itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia beribadat, dia taat. Barulah dunia itu dirasakan sementara, akhirat nanti yang kekal selama. Maka dengan sebab itu baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hati orang yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar nanti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kau nampak hilang rumah hari ni tak tahu
tahun depan, 2 tahun, 3 tahun depan, 5 tahun depan. Ya Allah, perjalanan hidup kita ni kita pun tidak tahu. Nanti bila kita terima, ingat ya Allah, aku tak terfikir nak jadi begini. Ini Allah dorongkan, Allah tentukan. Dilalu sini dulu, nak dapat lagi satu rumah hilang, rupanya nak dapat 3 rumah akan datang. Tak tentu. Kena sabar, kena yakin, kena redha kalau ada tu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barulah nanti Allah beri kamu rezeki daripada apa yang kamu tak sangka, tak jangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dahsyat. Banyakkan baca tu ayat 1000 dinar supaya hati itu menjadi hati yang bertakwa. Tapi faham maknalah. Selain daripada itu, baca juga sebagai pengakhirannya, jangan lupa baca juga surah Al-Insyirah. Bukan nak masuk exam aja baca surah Al-Insyirah. Nak interview baca surah Al-Insyirah. Kadang kita tak sebut surah Al-Insyirah, kita sebut surah Alam Nashrah. Bolehlah surah Alam Nashrah. Maknanya baca Alam Nashrah. Kita duk ingat baca Alam Nashrah, nantilah anak-anak masuk pesa yang tak interview baca Alam Nashrah banyak-banyak. Tak, kita hari-hari baca Alam Nashrah. Pasal inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Mula-mula tu minta hati tenang, hati lapang. Bukan pandai aja. Akal ingat, baca nak masuk exam ingat semua-semua kan. Betul mesti. Tapi akhir tu, pegangan tu, itu takwa lah. Pegangan bahawa selepas kesusahan, bersama kesusahan. Lepas susah senang tu orang Melayu kan. Kita jangan susah-susah dulu, senang-senang kemudian Tak, Allah kata bersama kesusahan ada kesenangan. Bersama kesusahan ada kesenangan. Lepas habis buat satu perkara, sambunglah dengan perkara yang lain. Terus maknanya beramal soleh, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa contoh jenis-jenis hati, termasuklah yang biasa Umi dengar juga adalah al-qalbul mutma'in, hati yang tenang, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, sehinggakan Allah menyeru hati-hati orang yang tenang, iaitulah dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah baliklah kepada Tuhanmu yang redha. Apa pun kita buat, hati kita nak jadi hati yang pertama tadi, hati yang salim. Hati yang kedua, hati yang munib. Hati yang mukhit, hati yang taqi. Hati yang kelima, hati yang mutmain. Hati yang tenang, sebab nak dapat mardatillah, Allah redha. Baik tu doa, ya Allah redha aku, ya Allah redha aku, jangan murka pada aku, ya Allah redha aku, ya Allah. Ini juga disebut dalam riwayat mengkisahkan tentang baiknya Khalifah Sayyidina Umar satu lagi yang berketurunan daripada Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. DNA baik dia tadi, amalan dia tadi, yang digelar juga sebagai Al-Faruq. Sayyidina Umar bin Al-Khattab digelar sebagai Al-Faruq. Mana Al-Faruq? Orang yang boleh membezakan Al-Farqu bainal, yang boleh membezakan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Dia dipanggil sebagai Al-Faruq. Ini saya Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. DNA baik dia tu, hebat dia tu, hati dia tu turun kepada kerabat dia ni lah. Ni kerabat dia, ni dia punya ahli keluarga dia, daripada cucu dia, iaitulah Khalifah Sayyidina Umar juga, tapi bin Abdul Aziz. Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dalam riwayat mengkisahkan, kita tahu kan, antara cerita yang masyhur tentang Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni ialah kewarakan dia. Sehingga bila dia bercerita, datang anak dia nak bercerita hal keluarga di pejabat dia, tutup lampu, tak pakai lampu office.
Bahasa mudah kita lah, tak pakai lampu office. Pasal yang kita nak story ni cerita keluarga, bukan cerita kerja. Tutup lampu office. Ada lagi ke orang macam tu hari ni? Tak ada dibuat orang tak ya? Dahsyat. Ini dahsyat, sangat dahsyat. Ini nilai-nilai kita kata hari ni, integriti yang superb, amanah yang dahsyat lah. Kita pun tak mampu nak buat sebegitu, ya, tak terfikir pun kadang-kadang. Jadi dalam riwayat mengkisahkan tentang Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, dikatakan apabila meninggalnya tokoh ini, khalifah ini terdengar-dengar di bandar itu dengan laungan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, datanglah kepada Allah, ya, yang reda kamu dan kamu meredai Allah. Jiwa-jiwa kita tadi, kita meredai Allah, kita reda kepada Allah, Allah meredai kita. Udkhuli fi ibadi udkhuli jannati, ya. Jadi akhirnya masuklah ke dalam syurga yang sebenar setelah berada di dalam ketaatan sijnun fid dunya yang disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi. Jadi mudah-mudahan kita doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupkan hati kita, jangan matikan hati kita. Kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak istirja kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita banyak membaca ayat 1000 dinar, kita banyak membaca ayat alam nashrah. Mudah-mudahan hati kita hidup dan mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tahun ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan bersedia untuk tahun depan yang lebih bersemangat dan berada pada jalan yang diredai oleh Allah SWT. Abah, terima kasih banyak semuanya. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada apa-apa yang saya sebut yang tak kena, yang salah, yang kasar, yang silap. Ya, yang baik dari Allah SWT, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Terima kasih banyak Kak Salwa, ya, dan semua jawatan kuasa. Mudah-mudahan mereka ini orang-orang hebat yang diberikan kekuatan dapat meneruskan jihad semua. Begitu juga Umi Abah, orang-orang hebat. Allah berikan kesihatan, berikan hati yang baik, didorongkan kepada kebaikan-kebaikan, dapat lagi membantu semua yang memerlukan, insya-Allah. Tolong doakan saya sama, boleh? Boleh, dah ahli keluarga saya, boleh. Terima kasih semuanya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.